Terima kasih Prof. Datuk Dr. Mat Amin Maktaf yang merupakan Naib Chancellor. Tahniah Prof. Datuk, 100 tahun ini 4 era yang telah disebut oleh YB Menteri tadi. Untuk sambutan 100 tahun, satu yang sangat teruja kita saksikan Munawar, ya? Betul. Mungkin untuk mukadimahnya, Datuk, mungkin boleh kongsikan latar belakang sejarah penubuhan UPSI itu sendiri, Datuk. Jutaan terima kasih pada saudara Munawar, Cik Zaliha dan juga Rancangan Selamat Pagi Malaysia kerana memberikan ruang dan peluang kepada UPSI untuk mempromosikan sambutan 100 tahun. Seperti mana yang kita tahu bahawa UPSI tertubuh seawal 29 November 1922 dengan bermula sebagai Sultan Idris Training College, di mana ianya mendidik guru-guru di tanah Melayu pada ketika itu. Seterusnya mereka menjadi pejuang kemerdekaan, pejuang kebangsaan, pejuang bahasa, dan seterusnya banyak melakar sejarah dalam arena pendidikan, kemerdekaan dan juga kemajuan negara. Jadi alhamdulillah, InsyaAllah pada 29 November 2022 kita akan menyambut sambutan 100 tahun Universiti yang bersejarah lagi keramat ini, dan kita mengalung-alungkan semua alumni dan juga masyarakat Malaysia untuk tampil dan juga hadir bersama-sama meraihkan sambutan institusi yang bersejarah ini. Prof. Datuk, falsafah ibu kandung Suluh Budiman, anak kandung Suluh Budiman ini, apa yang boleh dikongsikan dengan warga penonton bagi mereka yang bukan dari persekitaran UPSI, Datuk? Jutaan terima kasih. Satu soalan yang sangat-sangat unik. Saya adalah alumni UPSI tahun 2000. Waktu saya mula-mula masuk, tertanya juga apa itu ibu kandung Suluh Budiman, apa itu anak kandung Suluh Budiman. Pada ketika penubuhan SITC telah diterapkan satu rasa sayang, satu rasa kecintaan, satu rasa bangga terhadap institusi pendidikan yang bersejarah ini, di mana ianya adalah untuk mendidik guru-guru bagi mengajar di seluruh negara, termasuk di Brunei dan Singapura. Kerana pada ketika itu kebanyakan guru-guru kita datangnya daripada luar negara, daripada negara-negara Commonwealth. Jadi di sini diterapkan rasa kasih sayang seorang anak kepada ibunya. Sebab itulah SITC dan hingga UPSI hari ini dipanggil ibu kandung, dan mereka akan bangga menyatakan bahawa ini adalah ibu kandung saya. Saya berasal dari SITC, dari MPSI, dari IPSI dan juga UPSI. Dan seterusnya ini berterusan dan semua alumni UPSI, IPSI, MPSI dan juga SITC digelar sebagai anak kandung Suluh Budiman. Matlamatnya tidak lain, tidak bukan seperti mana kita tahu, untuk menerapkan rasa kecintaan terhadap institusi, negara, bangsa dan juga agama. Untuk menerapkan rasa kecintaan kepada institusi, negara, bangsa dan juga negara. Dan juga Datuk, kalau kita lihat tempoh 100 tahun ini merupakan satu tempoh yang sangat panjang dan bersejarah. Dan mungkin untuk ruang yang ada ini, mungkin Datuk boleh kongsikan keistimewaan kampus Sultan Abdul Jalil Shah yang melatari sejarah 4 zaman, daripada SITC, MPSI, IPSI sehinggalah UPSI, UPSI. Datuk. Terima kasih Cik Munawar. Di kampus Sultan Abdul Jalil Shah yang terletak di Tanjung Malim adalah sebuah kampus yang sejarah, luasnya 80 ekar. Tetapi di kampus ini, di mana kami semua anak kandung Suluh Budiman meniti tapak-tapak sejarah, meniti tapak-tapak perjuangan bangsa dan meniti tapak-tapak kemerdekaan. Kerana di sini lahirnya alumni UPSI yang ternama, antaranya Tun Datuk Seri Utama Haji Abdul Rahman Abbas, yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang ke-7, Tun Abdul Ghaffar Baber, Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Siddiq Sanim, Menteri Kanan Singapura Datuk Paduka Haji Ahmad Kadi, Tan Sri Datuk Senu, Pendeta Zabah, Datuk Aminuddin Baki, Buyung Adil, YB Muslimin Yahya yang sekarang Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia, dan juga Dr. Ahmad Sani Arabi, antara salah seorang sukarelawan yang sangat aktif dalam aktiviti di Syria dan juga di Palestin. Jadi di kampus bersejarah inilah, untuk makluman Cik Munawar dan juga Zaliha, wujudnya banyak yang pertama. Antaranya adalah pejabat karang mengarang ataupun penerbit yang pertama yang menerbitkan buku teks bagi tanah Melayu pada ketika itu. Seterusnya wujud pendeta yang pertama di Nusantara, iaitu Pendeta Zabah. Dan wujudnya pelbagai inisiatif dan juga perbincangan dan juga api nasionalisme. Semuanya bermula di sini. Jadi ini adalah satu kampus yang bersejarah, dan saya rasa bertuah kerana saya diizinkan untuk meniti dan juga menapak di tapak-tapak kaki pejuang-pejuang kebangsaan yang terdahulu. Prof. Datuk, di awal klip tadi Prof. Datuk juga sebutkan tentang ikon-ikon yang dilahirkan oleh UPSI ini. Dari segi alumni, bagaimana kekuatannya, Datuk?
Okey, alhamdulillah hingga hari ini kita ada lebih kurang 200,000 orang alumni yang bertapak dari tahun 1922 hingga sekarang, dan alumni ini merupakan antaranya adalah pemimpin negara yang berjasa, pejuang nasionalisme, seterusnya pakar-pakar bahasa yang menjadi rujukan, kerana seperti mana kita tahu ketika era MPSI dan juga era IPSI, di sini lahirnya pakar-pakar bahasa yang menjadi rujukan kepada seluruh negara dan juga di benua Nusantara. Dan seterusnya alumni kita hari ini adalah pendidik-pendidik. Kalau tak percaya, Cik Munawar dan Cik Zaliha boleh pergi ke mana-mana sekolah dan tanyakan. InsyaAllah pasti akan ada sekurang-kurangnya seorang alumni UPSI berada di sekolah-sekolah yang ada. Begitulah besarnya peranan UPSI. Selain daripada nasionalisme, perjuangan bangsa dan juga bahasa, kami juga menjadi peneraju kepada bidang pendidikan, sama ada di dalam negara, Brunei dan juga Singapura. Dan Datuk sendiri sebagai Naib Chancellor, mungkin boleh kongsikan apa antara pencapaian, kejayaan yang boleh kita banggakan daripada UPSI sendiri, Datuk? Terima kasih. Alhamdulillah hampir 24 tahun UPSI ditubuhkan. Jadi ada pelbagai inisiatif yang telah dilaksanakan, terutamanya di dalam kemodenan. Yang pertamanya, kita ada pusat data kanak-kanak kebangsaan, di mana kita ada lebih kurang 80,000 data yang diproses, diuruskan oleh NCDRC, dan ianya digunakan untuk membantu pendidik-pendidik dalam merancang proses pendidikan awal kanak-kanak. Seterusnya kita ada UPSI Animation Studio, di mana kita pelajar-pelajar kita dapat mempelajari pelbagai teknik animasi dan sebagainya. Malahan ada di antara alumni kita yang menjadi penerbit bagi filem Ejen Ali. Dan seterusnya kita ada digital classroom bagi membantu sesi PDPR yang agak mencabar sekarang ini dalam keadaan COVID-19 yang tidak menentu. Kita juga ada Museum Pendidikan Nasional. Jadi bangunan Suluh Budiman yang telah berusia lebih 100 tahun telah diangkat 10 tahun lampau untuk menjadi museum pendidikan. Jadi kita alukan masyarakat untuk datang. Selain daripada itu, kita juga ada hotel dan kompleks bowling kita yang tersendiri, kerana ianya menjadi katalis untuk pembangunan masyarakat di daerah Mualim dan juga di negeri Perak, insya-Allah. Kita ada UPSI Sport City, UPSI Adventure Park, dan juga pelbagai kemudahan terkini termasuk fakulti-fakulti pendidikan yang kini membantu negara dalam pelbagai proses pembangunan, penyelidikan dan juga penerbitan yang berkaitan dengan pendidikan sama ada di dalam negara maupun di peringkat antarabangsa. Prof Datuk, dalam situasi sekarang untuk masih lagi semarak sambutan tersebut dengan norma baru ini, bagaimana persiapan dan pengisian untuk sambutan 100 tahun ini? Terima kasih. Ini salah satu soalan yang mencabar saya. Jadi kami pun sedang melihat kaedah, cara yang sesuai dan sebagainya. Untuk makluman, kita telah aturkan 100 program bersempena dengan 100 tahun sambutan ini, dan kita jangkakan dalam kita akan lancarkan pelancaran sambutan pada 29 November 2021 oleh pemimpin-pemimpin negara, dan seterusnya kemuncak sambutan adalah pada 29 November 2022. Ada aktiviti yang kita akan laksanakan secara online, ada yang kita akan laksanakan secara hybrid, namun kita sangat-sangat berharap, berdoa dan sebagainya. Sehingga itu kita pun menyeru agar semua rakyat Malaysia segera dapatkan vaksinisasi, jaga SOP, jaga diri, agar kita dapat meraihkan sambutan keramat ini pada tahun 2022 nanti. Jadi antara aktiviti yang kita akan laksanakan adalah Anugerah Pendidik Global, Konferens Ibu Kandung Suluh Budiman, dan seterusnya pelbagai aktiviti sejarah, penyelidikan, kebudayaan, kerohanian yang akan melibatkan bukan saja masyarakat di sekitar Mualim ataupun di negeri Perak, malahan di seluruh negara. Kerana untuk makluman Cik Zaliha dan juga Munawar, UBSI ataupun SITC, MPSI, IPSI dan UPSI yang ditubuhkan ini adalah milik negara, dan ianya telah menjadi katalis dalam pendidikan, dalam pembangunan pendidikan seluruh negara. Prof Datuk, untuk masa berbaki 1 minit rangkuman ini, Prof Datuk boleh sampaikan ucapan, kata-kata semangat kepada warga UPSI di mana saja mereka berada dan mereka yang bakal menyertai UPSI nanti. Jutaan terima kasih. Kita menyeru semua alumni dan juga semua masyarakat di luar sana untuk mendoakan dan memberikan sokongan terhadap universiti yang bertuah lagi bersejarah ini, terutamanya dalam sambutan 100 tahun kita. Dan seterusnya, bagi mereka yang ingin menyumbang boleh terus berhubung kepada pihak Universiti Pendidikan Sultan Idris, dan jom sama-sama kita semarakkan api kemerdekaan, api sambutan 100 tahun, dan seterusnya semangat melestarikan peneraju pendidikan, kebitaraan pendidikan.
InsyaAllah. Terima kasih kita ucapkan kepada Prof. Datuk Dr. Muhammad Amin Muhammad Taf, Naib Chancellor Universiti Pendidikan Sultan Idris. Terima kasih Prof. Datuk. Kami di Selamat Pagi Malaysia mendoakan semoga UPSI terus maju melakar nama di peringkat